kan, tapi ke mana kita pun tak tahu. Jadi terbaru adalah bagaimana Yang Maklumat Menteri Besar membuat announcement bahawa satu pelaburan, satu pembangunan di Pulau Langkawi, itu lebih tepat di Padang Mat Sirat yang berjumlah 40 bilion. Jadi dia kata itu pelaburan yang akan masuk dan return setahun dia sebut juga GDP 20 bilion setahun kepada Kedah. Jadi sila Yang Berhormat Webitan untuk mengupas persoalan ni. Sila. Saya Datuk. Wow. Ya, ini memang mengagumkan lah. 20-40 juta punya pelaburan dapat 20 juta satu tahun. 2 tahun sudah dapat pulangan balik. Yang ini memang lumayan punya projek yang semua orang nak lah. Dan saya nak ucapkan tahniah lah. Bilion lebih, bukan juta. Bilion lah. Bilion. Bilion. So 20 bilion dan 40 bilion dan 50% punya return. Ini lebih baik daripada apa? Scam pun. Alung Jadi projek-projek ini memang yalah, jika betul tu kita nak ucap tahniah, tapi nampak kita tengok balik lah angka-angka tersebut ni menjadi satu apa, adakah betul, adakah possible boleh jalan. Yang ni sebenarnya kita kena tengok dari segi banyaklah aspek. Satu lagi feasibility study dia, dari segi viability dia, dan satu lagi yang amat common, yang tu viability ni mungkin syarikat tersebut. Itu yang kita biar mereka sendiri yang buat keputusan bisnes, tapi kita tengok balik dari segi impact kepada kita rakyat dan juga proses-proses yang akan melalui di mana satu untuk pelaburan seperti ini dia sebenarnya bukan hanya cakap saja, tapi dia ambil jangka masa yang panjang. Dari segi perancangan tersebut dia perlu melalui banyaklah penilaian yang kena dibuat supaya untuk mengeratkan kesan terhadap sosial kita, terhadap ekonomi kita, terhadap ekosistem kita, terhadap alam sekitar kita dan sebagainya. Yang ini yang patut ditengok. Tapi saya teringat projek ini, jika tadi Datuk kata ini tetap pada masyarakat, dan saya difahamkan yang ini projek ini pernah juga pernah seolah-olah ditandatangani oleh masa BN dulu, masa BN dulu. Dan selepas bila PH ambil alih, projek ini pernah juga ditimbulkan sekali, tapi Datuk Sri Mangta MB dulu memang kata yang ini projek ini kita tak akan sokong, tak akan terima sebab dia membawa kesan impact yang agak tinggi terhadap pembangunan ekosistem di situ. Sebab 90% saya fahamkan projek ini lebih kurang merangkul lebih kurang 2,000 ekar tanah dan 90% akan digunakan melalui tambak laut. Persoalan saya kenapa bila tambak laut itu yang agak kesan ke atas alam sekitar. Nelayan kita nak tangkap ikan di mana? Perubahan pesisiran pantai dan sebagainya, yang itu satu persoalan yang agak penting dan kritikal terhadap itu. Saya ingat dulu MB sekarang ni, Ahmad Mohamad MB Sanusi, pernah membawa tim pergi ke Pulau Pinang membantah. Betul tak ayat saya? Ingatlah saya itulah. Membantah cadangan untuk buat 3 pulau tersebut. Kenapa Pak dia nak buat pulau di sini? Dan mungkin Pulau Pinang sebab dia tak banyak pulau, boleh pertimbangkan buat pulau. Tapi di Langkawi ni ada 99 buah pulau yang ada di Langkawi. Kenapa tak kembangkan pulau yang sedia ada? Contoh jika nak buat pembangunan tersebut. Yang kata itu sesuai tak sesuai. Kenapa? Saya rasa yang tu lagi kos yang murah. Sebab jika nak tambah laut, di mana you nak dapatkan tanah, pasir untuk tambah laut? Import dan sebagainya, kos tu satu. Dan bila letak pasir dalam tu, semua mana ikan kita nak pergi. Adakah kita akan bergantung dapatkan makanan laut tu dari tempat lain? Jadi kita import. Jadi yang ni, projek-projek mega ni, saya masih teringat lagi dulu pernah dicadangkan nak buat GP dekat Yen. So sampai sekarang apa cerita dia? Kan, ini projek mega yang sebenarnya tak adakah melalui satu study yang serius, yang betul dan sebagainya. Jadi yang ni satu. Yang kedua ni, adakah dalam selepas COVID ini ataupun dalam new normal dengan keadaan COVID ini, adakah
sektor-sektor pembangunan yang formula lama boleh sesuai digunakan di Penindah. Ingat, masa saya ajar Exco, kita tak tengok balik dan kita tengok banyak projek yang sebelum ni, banyak sign MOU tapi tak jalan. Jadi kita putuskan supaya lebih baik kita fokus, kita cari pelabur yang bawa impact immediate, iaitu kilang pembuatan yang boleh masuk terus, dan pemain kilang tu jika kita boleh pusat dalam 3 tahun, 4 tahun setiap kilang dia sediakan pekerjaan, dan impact itu pun cukup tinggi kepada rakyat di Kedah, termasuk juga di Malaysia. Dan kita ada projek mega yang patut boleh dilabuhkan jika pelabur ni mempunyai duit yang cukup. Kenapa dia tak mai datang buat untuk airport kita, airport KSP? Sebenarnya dalam keadaan COVID ni, ya tak ada pelancong tu satu hal, tapi sekarang ni kita memang meluguhkan, saya difahamkan port-port kita ni jam dengan produk-produk sebab online bisnes tu banyak. Jadi cargo service tu amat penting dan diperlukan sangat-sangat. Jadi jika itu hanya 5 bilion saja di airport Kulim, ikut MB lah untuk pembelian tanah, sesuatu pembinaan. Ini tak sampai lagi 8 kali ganda. Jadi adakah itu lebih baik berbanding dengan kita nak pergi tambah laut, tak tahu nak bila. Dan projek yang tambah laut yang dulu banyak, yang projek di Aman di Kuala Kedah sampai sekarang pun tak jalan-jalan lagi. Yang tu bukan kita nak nafikan projek ni, memang jika dapat dia, tapi adakah logik dan sebagainya. Dan kita tahu projek seperti ini kena melalui proses mendapat MPFMB kelulusan, mendapat kelulusan banyak jabatan, dia kena buat SIA, EIA, dan ekosistem dan sebagainya. Dan itu satu usaha yang panjang. Jadi saya rasa dalam keadaan sekarang ni, yang kita ada bincangkan, keadaan krisis kesihatan ni, sangat fokus tu kena balik ke krisis kesihatan sebelum kita sembang pasal projek-projek yang besar. Kecuali jika dasar Kedah ni dia ada kutip commitment fee. Saya tak ingat ada Datuk Ismail jika ada berapa peratus, jika tak salah 5% commitment fee. Jika projek ini 40 bilion dan kita jika Datuk jika MB sudah confirm projek ini, adakah, saya nak tanya, adakah surat masuk commitment fee dekat Kedah? Jika ada 5% tu darab dengan 40 bilion, kita dapat 200 juta. Dan 200 juta mainlah guna untuk rakyat seperti yang kita cakap dalam fasa 1 tu, digunakan buatlah bakul makanan, buatlah untuk rakyat kita untuk tangani COVID ini. Jika tak mampu, kita tak perlu tunggulah pusat, kita boleh beli vaksin sendiri, kita boleh bagi beli komputer ni, bagi dengan apa yang kita nak. Saya rasa yang tu yang lebih, yang tu jika memang projek ini jalan dengan ada commitment fee. Saya tak pasti whether dia dapat commitment fee, tapi ikut laporan yang saya dengar, ada kan, ikut laporan newspaper kata memang dapat commitment fee tu. Jadi saya berharap duit itu boleh digunakan betul-betul untuk rakyat dan jangan pula pergi selalu kepapi bina lewan dah beli kereta mewah dan sebagainya. Mungkin yang itulah untuk buat sementara ni. Sila yang Baby, keupayaan kita pun tak tahu syarikat mana, tetapi dilaporkan kepada kita syarikat itu adalah syarikat lokal lah, maknanya bukan daripada luar negara, syarikat dalam negara kita. Keupayaan projek ini dijangka mengambil masa 15 hingga 20 tahun, reclamation, and then projek mega, projek mewah. Dia nak jadi Langkawi nanti, dia akan jadi macam Dubai of the East lah kot. Dubai di sini, dia akan naik kondo, dia akan naik macam tu. Jadi pada pandangan YB lah, keupayaan syarikat yang pada fahaman saya bukanlah syarikat berlatar belakang buat kerja ni. Jadi commitment fee itu satu. Saya tak tahulah kalau commitment fee itu ada. Kalau commitment fee maknanya 5% daripada 40 bilion dah 200 juta kan. Jadi adakah benda-benda tu berlaku? Macam mana pandangan YB? Keupayaan syarikat tu. Sila YB. Saya kat tu tak betul-betul study lah. Tapi kita tengok balik berapa
yang saya dapat sikit-sikit figure main syarikat tu, saya difahamkan syarikat tu pernah ambil projek yang paling tinggi pun dia punya untung tu dalam 61 juta dalam tahun 2020. Dan lepas tu dalam 2018 paling tinggi pun 289 juta. Dan dia pernah dapat tender PJK yang paling besar pun lebih kurang 500 juta saja. Jadi ya, tapi mungkin ada somebody behind, ada kemungkinan besar. Dan masalah sekarang ni saya nampak yang pengalaman kita dulu yang kita nampak banyak sign MOU, lepas tu dia ambil MOU tu pergi ni pinjam ke, pergi float ke, dapatkan share, naikkan share lah market, ni semua orang seikut-ikut, dan lepas tu projek itu dia. Itu business kan. Jadi patut sebenarnya sebagai kerajaan kita kena cautious, kita kena jaga-jaga sebab projek-projek seperti ini kita patut ada unit-unit yang kena study dulu, pastikan keboleh taksanaan tu itu ada, barulah kita buatlah perjanjian ini supaya kita elakkan kegagalan tersebut dan elakkan buat isu-isu seperti ini, ataupun lepas tu dijual. Dapat projek ini jual atas kertas kepada orang lain. Ini yang kita banyak dengar dan terima cerita-cerita seperti ini, dan termasuk juga dengan kata ada projek-projek yang sedia ada pun telah ditukar shareholder dan sebagainya. Jadi ini yang kemungkinan berlaku. Jadi jika tengok Dubai pun sebenarnya dia negara yang sendiri yang jaga, dan jemputan untuk pelabur asing yang masuk. Dan pelabur sendiri tak banyak. Semua ada 90% yang pelabur asing yang main bina dan sebagainya. Pembangunan di negara-negara China juga sama. Bila dia buka Shenzhen tu, semua yang pelabur asing yang masuk ke China, bukan China sendiri yang bina, tak mampu. Jadi apakah kita mampu? Itu adalah kita ucapkan tahniahlah jika mampu tu bagus, dan kita berharap orang kita sendiri yang boleh buat tu, tapi dengan kapasiti yang ada ni dan pelaksanaan ni kita kena jaga-jaga, dan kita memang berharap projek seumpama ini kena ada kajian yang lebih teliti, dan saya memang berharap jabatan-jabatan kita, kementerian kita ataupun profesional yang melaksanakan semua assessment ni, penilaian ni, biar be profesional dan jangan tertekan because of politik punya pressure. Itu yang penting lah. Sebab saya takut saja yang paling penting adalah ekosistem yang ada, dan tak terlupa juga Langkawi ada diiktiraf oleh United Nations sebagai Geopark, UNESCO Geopark. Dan adakah pembangunan seperti ini akan memberi kesan terhadap status Langkawi tersebut. Yang ini akan terusnya akan efek kita, dan itu yang kita patut tengok balik. Okey, terima kasih YB. Datuk Johari, sila ulas. Terima kasih atas my moderator. Saya nak mula gini ya. Apabila MB bercakap, lazimnya orang akan lihat dia cakap sebagai chief executive Ketua Negeri, dan dianya akan menjadi polisi atau benda yang telah sah. That's why when you speak, assumption orang ialah benda ni telah lulus, benda ni telah sah, benda ni betul. Sebab kita boleh cakap sebagai MB, kita tak boleh just say anything yang kita nak, tak boleh. Because you carry weight. Ada apa nama tu, ada masalah di situ. Jadi saya rasa kalau MB buat announcement bahawa akan ada pelaburan 40 bilion daripada masyarakat Langkawi, itu mungkin proposal kot. Proposal dia tak boleh announce. Because kalau proposal, kalau local investment, you mesti dapat clearance daripada BPN. Makna BPN has gone through the mill.
daripada A masuk proposal sampailah keluar kelulusan MMK. Maknanya you kena imagine berapa lama it takes. Tentu lebih daripada 3 bulan. Kan? Ataupun 4 bulan. Itu kalau local investment. Kalau foreign investment, you kena go through EPU. Dan sudah tentulah keadaan ekonomi sekarang ini, apatah lagi dengan COVID sekarang ini, saya tak jangka dalam masa 3-4 bulan, EPU terus luluskan. Ianya memerlukan apatah lagi dibuat di pulau yang mempunyai banyak masalah. Masalah airnya, masalah ekosistemnya, macam-macam yang EPU akan tanya ataupun BPN akan tanya. So ini memerlukan masa. So bila MB umum, kita akan dapat, what is the implication? Dia ada implikasi yang luar biasa. Mungkin surrounding land, harga dia akan naik. Tiba-tiba rakyat akan gelisah. Adakah masalah kehidupan dia akan terjejas? Masalah kecukupan air yang selama ini tak selesai pun. Tiba-tiba kita nak ada investment yang nilainya 40 bilion. So there are million things you akan tanya soalan-soalan ini. Tetapi sekarang MB dah umum. Jadi saya nak tanya, adakah itu, kalau kecuali MB kata hari ini kita dah terima proposal, proposal itu sedang kita study, tapi saya tak beritahulah siapa, berapa. I mean that should be the way. Karena saya moderator, saya pernah jadi GM syarikat yang kambuh laut ni di Langkawi ni. Primula nama dia. Saya GM dia. Masa itu saya awal tahun 90-an. Reclamation is not an easy job. Bukan kerja mudah. Because dia melibatkan kerjaan negeri, dia melibatkan kerjaan federal, dia melibatkan macam-macam orang. Dan untuk dapat kelulusan tu, it took us more than 2 years. Itu baru kelulusan. Apatah lagi dengan nak pengurusan kerjaan tempatan, local government, it's going to messy. Dan saya lihat investment di 40 bilion ini satu yang luar biasa, dan saya harap ianya bukanlah suatu yang real. Jadi kalau betul ianya satu yang proposal, then MB should say satu proposal lah. Yang keduanya, bagai kerjaan yang ada sekarang ni, saya lihat kita kena tengok balik Pulau Langkawi ni. Pulau Langkawi ni kita nak jadi apa? Do you want to be what? Paradise apa ni? Shopping paradise ke? Ataupun untuk orang rehat seperti holiday ke? Ataupun you nak local tourist ke? Ataupun you nak jadi international tourist ke? You want what? Apa you nak jadikan Langkawi ni? You got to decide. Because you tak ada jampok jadi roja. Local dengan international, nak jadikan tourist paradise oleh kerana dia tax free. At the same time, you nak buat apa sebenarnya? You nak jadikan apa ni? Sebab di Tanjung Ru tu, kalau moderator saya ingat Datuk, pergilah tengok, bersih berceragah pun. Kan? Dulunya zaman Tun, jadi PM dulu, Tun Dr. Mahathir, mempunyai satu huge mega project. Akhirnya terbengkalai. Dan kerana kita tak decide apa yang kita nak buat dengan Pulau Langkawi ini. Dan bila dia jadi cancah merebak, turis di luar negara, kadang-kadang dia datang bukan dia nak main shopping. Dia nak datang untuk ketenangan. Tapi kalau dia tengok kita tengok kalau tepi pantai Padang Masyarakat, tepi Penin sekarang ni, dengan jamnya, dengan tidak memberikan kenikmatan yang sepatutnya, dengan problem yang cukup banyak, saya rasa tak betul lah. Isunya ialah apa juga yang ni, kecuali kita revisit, kita kena buat keputusan apa yang kita nak jadikan Pulau Langkawi ini. Macam Wabitan kata, in fact Tuhan telah memberikan kita suatu yang luar biasa lah, kecantikan, keindahan, bukan Langkawi, tapi sekitar Langkawi itu 90 lebih islandnya dengan cantik, dengan jauh daripada masalah-masalah macam di kawasan timur, di Kelantan dan Terengganu yang berhadapan dengan Tengkujuh. Kita amat tenang di kawasan Langkawi, kawasan yang dalam, airnya membiru, cantik,
Tetapi untuk membangunkan mega projek begini, saya kata ia memerlukan kajian yang cukup mendalam, kerana bukan sahaja rakyat Malaysia, rakyat Kedah, tetapi rakyat Malaysia dan rakyat dunia juga melihat adakah ini suatu yang realistik untuk dibangunkan di Langkawi sekarang. Terima kasih, Datuk. Okay, terima kasih, Datuk. Yang berhormat Datuk Fakhrul Razi, sila. Ya. Yang berhormat Datuk Dr. Ismail, moderator. Kita di Kedah ni sebenarnya cerita bilion ni dah lama lah. Saya sejak saya ada dalam kajian cerita bilion ni, saya ingat dulu apabila ada salah seorang pada MB ya, dulu zaman dulu nak tambun reclaim tu daripada Kuala Kedah ke daripada Kuala Salah sampai ke Pulau Pinang, nak reclaim laut 30 bilion. Kita tak tahu jadi macam mana dengan airport dah semua. Rakyat sonok lah. Memanglah sonok lah kan. Peluang pekerjaan nak supply, dia jadi kalang kabut semua. Baru-baru. Akhirnya tak tahulah apa jadi, kita pun tengok laut macam tu lah juga. Kemudian mari kita bilion juga. Nak buat apa ni, Zifi nak bangunkan komplek. Itu dah 30 bilion, mereka 10 bilion US nak bangunkan refinery, penapis minyak dengan apa semua. Jadi lepas pada itu pun ada lagi lah projek yang bilion-bilion ni. Jadi sekarang ni mari, dah lama dah orang tak sebut bilion ni. MB yang baru ni sebut masalah bilion pula dah. Baru ni dah trilion. Lagi hebat. Trilion. Lepas tu turun pada 60 bilion REE. Ni nak sebut bilion. Jadi saya nak katakan di sini, kita rakyat Kedah ni sebenarnya kita akan tengok sebenarnya kita sebagai rakyat ataupun komuniti usahawan. Bila kita umum, orang react tak macam dengan Datuk Jo kata, ada orang react dah. Kita umum satu benda, ada berlaku perubahan tak? Tapi setakat ni saya nampak apabila MB umum satu, sebenarnya orang tak react pun. Orang tak peduli pun. Kalau kata umum, kata nak RE ikut siapa-siapa kalang kabut, di Kedah sekarang ni kita patut masuk ni, pelaburan baru akan masuk. Sebab dia pelabur ni bila masuk, dia akan ada orang lain supporting dia tu akan masuk. Itu juga di Langkawi. Tak ada yang masuk. Artinya sekarang ni rakyat sekarang ni sebenarnya dah melalui satu tempoh dah, kita dah merdeka dan banyak ada projek. Ada projek yang dilaksana yang praktikal seperti Lebuh Raya tu tak ada, kita ada, universiti kita ada, tapi banyak juga benda-benda lain perlu dilihat. Pada ketika kita jadi kerajaan pun banyak pihak yang mari beritahu kata dia ada modal nak buat 15 bilion, nak bangunkan Pendang, nak sambung sampai ke Yan, sambung nak bangunkan satu bandar besar dan sebagainya. Jadi kita kerajaan ni nak kena tapis dulu lah. Kita tapis tak semena-menangnya kita nak buat pengumuman. Nanti dia akan jadi satu benda yang satu benda yang lawak. Bila jadi satu benda yang lawak, apa kata apa, kemudian tak ada impak kepada ni. Lebih baik saya ingat kita tumpu kepada yang praktikal, yang projek yang ada sekarang. Macam sekarang ni Rubber City contohnya. Rubber City ni sudah lebih daripada 10 tahun. Tanah pun sudah dibuat pengambilan. Apa jadi dengan Rubber City sekarang? Katanya dah set clearing dah buat. Pembersihan tapak. Macam mana pelabur nak masuk ke Rubber City ni? Ini untuk rubber. Bawa banyak lagi kawasan-kawasan industri kita yang masih kosong. Pelabur-pelabur tak masuk lagi. Apa jadi dengan lapangan terbang yang telah pun kita bahas dan sebut dalam Dewan Dengan Negeri? Apa jadi dengan bandar di utara, di Sempadan, Science City, macam-macam benda. Kalau yang ada, yang ini pun projek ini pun mungkin dah tak sampai 1 bilion setengah tu. Yang paling besar mungkin lapangan terbang mungkin 3 bilion, itu pun dah kira besar. Jadi kalau dah kita pergi sampai berpuluh-puluh bilion, itu peringkat kerajaan persekutuan pun tak berani nak sebut berpuluh-puluh bilion. Peringkat kerajaan persekutuan tak berani sebut berpuluh-puluh bilion ni. Ada 1-2 bilion pun yang masuk untuk buat satu projek pun dah dia kuat happy dah.
rasa macam cukup hebat dah, baru 1-2 bilion dah baru. Jadi saya harap dalam keadaan sekarang ni adalah kita fokus lah. Yang pentingnya fokus. Nanti akan jadi rakyat tak lagi melihat satu statement tu ada nilai. Itu bahaya tu. Nanti kalau pemimpin buat satu statement, rakyat tak lihat ada satu value pada statement tu, itu bahaya. Jadi saya ingat kalau boleh fokus supaya kita tidak buang masa. Mana-mana kerajaan, dia jadi kerajaan, dia teruskan apa yang ada. Dan kalau berlaku perubahan kerajaan akan terus, sebab sesuatu projek yang besar, dia melangkaui tempoh. Itu yang kita nak kena ingat. Dia melangkaui tempoh penggal sesuatu kerajaan. Jadi janganlah bila mari satu kerajaan kita nak buat satu benda baru, benda yang lama kita tak buat. Kemudian kita tak dah nak habis penggal, baru duduk atas kertas, dah orang lain mari, orang lain pula buat satu. Jadi akhirnya Kedah ni tidak ke mana, duduk di situ saja, tak berlaku satu perubahan. Jadi itulah pandangan saya, Datuk. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada ketiga-tiga panel yang telah memberi